Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi hari ini kita akan mempelajari pelajaran 25 bidang akhlak Islamiah bertajuk Syukur Penyubur Iman. Okey. Syukur penyubur iman. Jadi apakah maksud syukur? Maksud syukur. Baik, syukur dari segi bahasa ialah pujian. Syukur dari segi bahasa ialah pujian. Okey. Kenapa pujian? Bila kita sebut syukur, bila kita selalu bersyukur, kita sebut apa? Kita sebut alhamdulillah. Okey. Jadi apa maksud alhamdulillah? Alhamdulillah tu bermaksud segala puji bagi Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi syukur dari segi bahasa bermaksud pujian. Okey, apa pula maksud dari segi istilah? Okey, dari segi istilah, syukur bermaksud menzahirkan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang diberikan dan mematuhi perintahnya. Menzahirkan pujian kepada Allah dan mematuhi perintahnya. Okey. Ini maksud syukur, Dari segi bahasa bermaksud pujian, dari segi istilah ialah menzahirkan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mematuhi perintahnya. Okey, seperti mana yang kita tahu, kita orang Islam kena sentiasa memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita nak puji? Kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan berzikir, Contohnya alhamdulillah, ataupun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Jadi bukan sahaja kita memuji Allah dengan berzikir, menzahirkan pujian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi kita juga kena selari dengan mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Contohnya, walaupun kita sentiasa memuji Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi pada masa yang sama kita buat maksiat, maka itu tidak selari dengan maksud syukur. Jadi kita bukan orang yang bersyukur. Tapi bila kita menzahirkan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di samping kita mematuhi segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya, maka itu adalah syukur. Jadi kita tergolong dalam golongan orang yang bersyukur. Okey. Jadi saya nak berkongsi dengan adik-adik satu kisah sifat syukur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun malam qiyamul lail sehingga kaki baginda bengkak. Jadi keadaan itu telah dilihat oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah,
Mengapa perlu engkau sembahyang sampai kaki engkau bengkak, sedangkan dosa engkau yang telah lalu dan dosa engkau yang akan datang juga telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah telah ampunkan dosa Nabi yang dulu dan yang akan datang, sebab Nabi Muhammad SAW bersifat maksum, terpelihara daripada dosa. Ya. Jadi apa kata Rasulullah SAW pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, afala akuna abdan syakura, salahkah aku untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi ini kita kena contohi, kita kena ambil iktibar dengan sifat Rasulullah SAW bersifat syukur. Walaupun baginda terpelihara daripada dosa, baginda tetap juga beribadah supaya menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai orang Islam, bagaimanakah cara kita nak mencontohi Rasulullah SAW dalam bersifat syukur? Jadi dalam Islam telah dianjurkan 3 cara untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 cara bersyukur. 3 cara. Okey. Apa caranya kita nak bersyukur? Okey, yang pertama sekali ialah melalui hati. Yang keduanya ialah melalui lisan. Yang ketiganya ialah melalui perbuatan. Okey. Ini 3 cara yang dianjurkan oleh Islam dalam bersyukur, iaitu bersyukur melalui hati, bersyukur melalui lisan dan bersyukur melalui perbuatan. Kita tengok satu persatu bagaimanakah caranya kita nak bersyukur melalui 3 cara ini. Yang pertama sekali kita tengok bersyukur melalui hati. Bila kita menyebut tentang hati, hati ini ialah perkara yang batin, perkara yang dalaman di dalam hati kita. Jadi bagaimana cara kita nak bersyukur melalui hati ialah kita yakin dan redha bahawa segala nikmat yang kita dapat, segala nikmat yang kita kecapi adalah semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan redha semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yakin semuanya dari Allah. Okey. Yakin semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ilmu yang kita dapat, kepandaian yang kita dapat, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh kata aku pandai sebab aku belajar sungguh-sungguh. Aku pandai sebab buku itu baik. Aku pandai sebab aku pergi tuition dan sebagainya. Akan tetapi itu semuanya adalah perantara. Yang memberi kita ilmu, yang beri kita kepandaian, semuanya adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kesihatan, kita sihat tubuh badan, siapa yang bagi? Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh cakap kita sihat sebab aku selalu bersenam, aku selalu bersukan dan sebagainya. Itu semuanya perantara. Yang memberi kita kesihatan yang baik adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya ialah kita redha dengan rezeki yang dilimpahkan kepada kita. Redha dengan rezeki. Okey, kita sebagai seorang Islam kena bersifat qanaah. Apa dia qanaah? Qanaah itu ialah berasa cukup dengan apa yang Allah bagi. Jadi ini cara kita bersyukur melalui hati. Yang kedua, cara kedua ialah bersyukur melalui lisan.
Apa dia cara kita bersyukur melalui lisan? Bila kita menyebut lisan, lisan tu ialah kita bercakap, menyebut. Jadi macam mana kita nak syukur melalui lisan? Ialah kita dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa contoh zikir? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini cara kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita berzikir, kita akan sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada berzikir, ialah cara kita nak bersyukur ialah dengan kita berdoa. Baik, apa doa? Apa yang kita nak doa? Kita dah harus berdoa supaya kita menjadi seorang hamba yang bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kita doa untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur. Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah aku supaya aku sentiasa mengingatimu, menjadi hamba yang sentiasa bersyukur kepadamu, dan wa husni ibadatik, dan sentiasa beribadah dengan sebaik-baiknya kepada kamu. Jadi ini doa yang telah dianjurkan, telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi doa ini kalau boleh kita sentiasa amalkan selepas solat fardu. Okey. Itu adalah antara cara kita bersyukur melalui lisan. Dan yang ketiga ialah kita bersyukur melalui perbuatan. Okey, bagaimana kita nak bersyukur melalui perbuatan? Bila kita sebut perbuatan itu ialah amalan kita, benda yang kita buat. Okey, jadi bersyukur melalui perbuatan ialah dengan kita mengamalkan ataupun kita menunaikan fardu, amalan fardu dengan bersungguh-sungguh dan istiqamah. Kita menunaikan amalan fardu dengan bersungguh-sungguh dan istiqamah. Contohnya apa? Contohnya solat. Kita kena tunaikan solat dengan bersungguh-sungguh supaya solat kita berkualiti, dan kita kena tunaikan solat itu secara istiqamah. Kalau hari ni 5 waktu, esok 5 waktu, dan hari-hari berikutnya pun 5 waktu. Jadi itu maksudnya mengamalkan ataupun melaksanakan perintah Allah, amalan fardu dengan bersungguh-sungguh dan istiqamah. Menunaikan amalan fardu. Okey. Selain daripada menunaikan amalan fardu, kita tambah lagi dengan sedekah. Okey, kena sentiasa bersedekah. Tak kira lah wang ringgit atau sebagainya. Kalau kita tak mampu bersedekah dengan wang ringgit, kita kongsilah dengan ilmu yang kita dapat. Jika kita pandai dalam sesuatu bidang, contohnya bidang matematik, komputer dan sebagainya, kita kongsi ilmu itu dengan sahabat-sahabat kita, dengan kawan-kawan kita, supaya ilmu itu menjadi suatu ilmu yang bermanfaat. Jadi kita dapat pahala, orang lain pun dapat manfaat. Jadi ini 3 cara bersyukur, iaitu melalui hati, melalui lisan dan melalui perbuatan. Okey, jadi jika kita dah bersyukur melalui 3 cara ini, apakah kelebihan yang kita dapat? Apakah faedah yang kita dapat, ataupun apakah hikmah di sebalik sifat syukur? Hikmah syukur ni. Okey, hikmah syukur. Yang pertamanya ialah kita diberi ganjaran pahala oleh
Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran pahala. Okey, ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa? Sebab kita dengan sebab kesungguhan kita menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita solat 5 waktu, kita baca Quran, kita tutup aurat, kita laksanakan segala perintah Allah, kita tinggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesungguhan kita itu diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, kita dimurahkan rezeki. Dimurahkan rezeki. Okey, disebabkan kita selalu menolong orang, dengan bersyukur melalui perbuatan kita menolong orang, orang akan doakan kita, kan? Betul tak? Jazakallahu khairan katsira, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberi engkau dengan perkara yang lebih baik lagi. Jadi ganjaran yang lebih baik lagi. Jadi apabila orang kita menolong orang, orang doakan kita semula, jadi itu kita dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya, sudah pasti kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahmat, rahmat tu maksudnya apa? Kasih sayang. Jadi bila kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita insya-Allah Allah akan kita dekat, diri kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan beri kita kesenangan, kebahagiaan, ketenangan jiwa, kepandaian dan sebagainya, insya-Allah. Jadi inilah sedikit sebanyak tajuk kita pada hari ini, syukur penyubur iman. Okey, sebelum saya mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita ulang semula. Okey, syukur dari segi bahasa ialah pujian, dan dari segi istilah ialah menzahirkan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mematuhi perintahnya. Okey, dan ada 3 cara bersyukur yang dianjurkan oleh Islam. Yang pertama ialah melalui hati, iaitu kita yakin semuanya datang daripada Allah dan redha dengan rezeki. Dengan lisan kita berzikir dan berdoa, dan melalui perbuatan kita menunaikan segala amalan fardu dan sentiasa bersedekah. Okey, dan antara kelebihan kita bersifat syukur ialah kita diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu taala, kita dimurahkan rezeki, dan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-samalah kita ambil manfaat daripada pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, sekian saja daripada saya. Bertemu lagi kita di dalam pembelajaran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.